Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ikhwan dari kelas 3 dedikasi akan membentangkan tajuk bahagian sesudah realita, iaitu sinopsis, tema dan persoalan. Proses tradisional ini mengisahkan sepasang suami isteri yang miskin yang telah berjalan-jalan mengelilingi negeri lalu pergi berjumpa dengan Maharaja Indradewa. Orang ramai yang melihat pasangan suami isteri memakai pakaian cari telah melemparkan kayu dan batu ke arah mereka sehingga mereka luka. Pada keesokannya, mereka keluar untuk mencari rezeki. Namun demikian, si miskin telah dihalau oleh penduduk dengan menggunakan kayu. Dalam perjalanan pulang, pasangan miskin itu terjumpa tempat pembuangan sampah. Mereka pun mengambil keputusan untuk berhenti sambil mencari-cari makanan yang boleh dimakan. Pada hari berikutnya, pasangan suami isteri yang miskin itu mencuba nasib lagi untuk minta makanan, tetapi masih menerima layanan buruk daripada penduduk kampung. Isteri si miskin mengatakan bahawa dia sudah tidak berdaya untuk meneruskan usaha mereka kerana badannya sakit. Suaminya menangis dan memujuk isterinya supaya bersabar. Sebenarnya, si miskin berasal daripada Raja Keindaraan. Mereka telah disumpah oleh Batara Guru kerana turun ke dunia dengan membawa isteri tanpa memberitahunya. Isteri si miskin hamil. Pasangan miskin itu telah makan ketupat dan buku tebu itu selama 3 bulan. Rupa-rupanya, ketupat dan buku tebu yang mereka makan itu ialah anak Batara Karmajaya dari Kayangan. Isteri si miskin yang hamil mengidam hendak makan buah mangga. Si miskin pun meminta sebiji buah yang telah dibuang daripada seorang peniaga buah. Si miskin berasa amat hairan kerana sebelum ini dia sudah pasti akan dilempar batu dan kayu apabila meminta sesuatu daripada mereka. Peniaga-peniaga itu berasa amat kasihan akan si miskin lalu memberikan pelbagai jenis buah, juada, nasi dan kain. Namun, si isteri menangis lagi kerana dia mahukan buah mangga yang ditanam dalam taman raja. Si miskin menghadap Maharaja Indradewa dan menyatakan hasratnya. Setelah mendengar permintaan tersebut, baginda memerintahkan orangnya agar memberikan setangkai buah mangga kepada si miskin. 3 hari kemudian, isteri si miskin mengidap lagi hendak makan buah nangka di dalam taman raja dan perkara sama berlaku seperti semalam. Pada malam 14 hari bulan, isteri si miskin telah melahirkan seorang bayi lelaki lalu menamakannya dengan nama Marakarma. Mereka memelihara anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Pasangan ini akhirnya tinggal di sebuah pondok. Semasa si miskin menggali tanah untuk mendirikan tiang rumah, dia telah terjumpa tajau yang banyak mengandungi emas. Emas itu dijual kepada saudagar di negeri antah berantah. Si miskin hanya mahukan saudagar itu memberikannya sepasang kasut. Tetapi apabila melihat emas yang terlalu banyak, saudagar itu meminta tempoh selama 7 tahun untuk menunaikan permintaan si miskin. Kemudian, si miskin pergi kepada saudagar lain lalu meminta mereka membeli tongkat, payung, pedang, perisai kecil, keris, pelana kuda dan kain. Si miskin memaku anaknya sambil menyuruh sekiranya anaknya itu ialah dewa. Dia mahu sebuah negeri dalam hutan itu yang lengkap dengan sebuah kota, istana, menteri, ulu balang dan rakyat. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, terbinalah sebuah negeri yang lengkap. Lalu dia menjadi Maharaja Indra Angkasa di negeri Pura, iaitu Puspasari, dan isterinya bernama Tuan Puteri Ratna Dewi. Maharaja Indra Angkasa bersifat pemurah dan memerintah negeri Puspasari dengan adilnya. Setelah beberapa lama menjadi pemerintah, anandanya itu, iaitu Maharaja Marakarma, menjadi dewasa. Tidak lama selepas itu, Tuan Puteri Ratna Dewi telah hamil. Apabila sudah cukup bulan, Tuan Puteri Ratna Dewi melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Tuan Puteri Nilakesuma. Sambutan kelahiran secara besar-besaran telah diadakan selama 40 hari, 40 malam mengikut adat istiadat istana. Terusnya kepada tema pula. Tema bagi proses tradisional bahagian sesudah realita ini ialah ketabahan sepasang suami isteri yang hidup dalam kemiskinan di negeri antah berantah. Hal ini digambarkan melalui peristiwa pasangan suami isteri yang miskin berusaha untuk mendapatkan makanan daripada penduduk dan Maharaja Indradewa. Mereka telah dilemparkan kayu dan batu sehingga menyebabkan kecederaan pada tubuh mereka. Selain itu, ketabahan pasangan ini diuji lagi apabila mereka terpaksa tinggal di kawasan pembuangan sampah dan hanya memakan ketupat basi dan buku tebu. Penemuan tajau emas telah mengubah kehidupan pasangan suami isteri yang dahulu miskin kini menjadi kaya raya. Seterusnya, persoalan pula. Persoalan yang pertama, kecekalan hati dalam menghadapi cabaran. Contohnya, pasangan suami isteri yang miskin telah diketawakan, diusir dan dilemparkan batu serta kayu oleh para pembesar di istana semasa mereka mahu berjumpa dengan Maharaja Indradewa. Soalan yang kedua, sikap memandang hina terhadap orang miskin. Contohnya, penduduk kampung telah mengusir pasangan miskin semasa mereka sedang mencari rezeki. Persoalan yang ketiga pula, kasih sayang seorang suami terhadap isteri. Contohnya, si suami sanggup berusaha untuk menunaikan permintaan isterinya yang sedang hamil dengan meminta buah mangga dan nangka daripada Maharaja Indradewa walaupun dia mengetahui perkara itu sukar untuk dicapai olehnya.
Yang keempat, kesetiaan isteri terhadap suami. Contohnya, isteri si miskin sentiasa berada di sisi suaminya pada waktu susah dan senang. Dia sanggup lari ke dalam hutan dan tinggal di kawasan pembuangan sampah bersama-sama dengan suaminya. Yang kelima dan akhir sekali, sikap belas kasihan terhadap golongan miskin. Contohnya, si suami pergi ke pasar untuk meminta buah yang telah buruk dan dibuang oleh peniaga di sana. Namun, atas dasar simpati mereka, telah memberikan mereka berbagai jenis buah, juada, nasi dan kain kepadanya. Sekian, terima kasih daripada saya, Ahmad Ikon, dari kelas 3 Dedikasi. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan untuk hari ini saya Hazi daripada kumpulan bahagian susu dan lita akan bentangkan bahagian saya iaitu watak dan pewatakan dan teknik plot. Hari ini watak pertama adalah Maharaja Indra Angkasa. Dia merupakan dia adalah isteri kepada Tuan Puteri Ratna Dewi, berasal dari Raja Kenderaan Keinderaan. Lepas tu dia disumpah oleh Bentara Guru kerana membawa isteri dia turun ke bumi. Dia adalah seorang lelaki miskin sebelum dia jadi kaya. Dia adalah seorang yang tabah apabila mengalami kemiskinan. Dia juga seorang yang sayang akan isterinya dan dia juga adalah seorang yang bijak. Watak kedua adalah Tuan Puteri Ratna Dewi, iaitu suami kepada Indra Angkasa. Dia adalah berasal daripada Dia berasal daripada kerajaan Keinderaan. Dia disumpah juga sama seperti suami dia kerana mengikuti suami dia ke bumi. Dia seorang yang tabah apabila mengalami kemiskinan itu, dan dia juga setia seperti suami dia, dan pewaktakan yang kita berbezakan antara mereka dua adalah dia petikan diri. Watak ketiga kita pula adalah Maharaja Indra Dewa. Maharaja Indra Dewa adalah Maharaja di negara Anta Beranta. Dia adalah seorang yang bakti mulia. Itulah. Watak keempat dan yang terakhir adalah Bentara Angkasa Indra Dewa, iaitu salah seorang raja di negeri Anta Beranta. Tapi yang bezakan dia dengan watak sebelum ni iaitu Indra Dewa ni, dia ni tak beri kemanusiaan sangat. Dia lah yang macam, kalau hampa ingat lah awal-awal tu yang baling, yang suruh macam halau dua Ratna dengan Indra Angkasa ni keluar daripada kerajaan dia tu. Okey, kita akan pergi pada teknik plot pula. Teknik plot ada 4 dalam perusahaan ni, iaitu monolog, dialog, imbas kembali dan pemenian. Kalau dialog, kita pergi ke episode 18. Tengok dialog pertama tu antara baginda dia punya hamba. Dialog dia adalah, apakah yang digempakan dialog itu? Lepas tu hamba tu pun mereka menjawab, ya Tuanku Shah Alam, orang melipari semiskin Tuanku. Kalau monolog pula, sila pergi ke episode 20 dan peringkat keempat. Bahagian yang mencakap, maka miskin pun hanginglah akan dirinya sebab bertuah untungnya, maka boleh diberi orang pasar berbagai-bagai jenisnya. Kat sini sebab monolog ni, yang ni monolog sebab waktu ni lah miskin tercakap dia ni macam bertuah kan. Kalau imbas kembali, saya tak jumpa, minta maaf. Kalau pemerian dia macam balik keterangan, macam terangkan sesuatu persekitaran atau peristiwa. Dia macam sesuai lah. Pergi ke surat 17, perenggan yang terakhir tu, 3 tu, ayat pertama tu, yang tu pun pemberian lah tu. Maka sehari itu hatta baginda pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja dan menteri hulu barat yang sekalian menghadap. Asyik baginda ni macam banyak orang hadap dia lah waktu tu. Itulah pemberian. Kalau gaya bahasa ada 3. Gaya bahasa Arab, bahasa istana, bahasa klasik. Kalau bahasa Arab tu Allah SWT. Kalau bahasa istana tu macam baginda, patih, tuanku,
skandal, kita. Kalau bahasa klasik tu macam adapun, hatta, apa tak? Kita loh. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Zulfi Syahmi dari kelas 3 dedikasi akan membentangkan tentang latar, nilai dan pengajaran bagi puasa tradisional bahagia sesudah derita. Latar tempat. Pertama, negeri antar berantah. Contohnya, pasangan suami isteri yang miskin mencari rezeki dan meminta simpati orang ramai di negeri antar berantah. Kedua, hutan. Contohnya, setelah diusir dari istana serta dilempar dengan batu dan kayu, pasangan miskin ini telah melarikan diri ke dalam hutan setelah badan mereka bengkak dan berdarah. Ketiga, kayangan. Contohnya, Betara Karamajaya telah menjadikan anak lelakinya sebagai ketupat dan anak perempuannya dijadikan buku tebu. Yang terakhir ialah tapak pondok. Contohnya, pasangan suami isteri yang miskin telah menemukan tajau berisi emas semasa si suami menggali lubang untuk menjadikan tiang. Latar masa. Pertama, waktu malam. Contohnya, pasangan miskin mengambil keputusan untuk tidur dalam hutan setelah diusir serta dilemparkan batu dan kayu oleh orang-orang istana. Kedua, waktu malam. Contohnya, pasangan miskin masuk ke negeri antar perantau pada waktu siang untuk meminta simpati penduduk kampung, namun mereka mendapat layanan buruk daripada penduduk kampung itu. Ketiga, waktu petang. Contohnya, setelah terjumpa tempat pembuangan sampah dan menemukan ketupat basi serta buku tebu, pasangan miskin ini telah makan dan tidur di situ. Yang terakhir ialah 7 tahun. Contohnya, saudagar di negeri antar berantah meminta tempoh selama 7 tahun bagi memenuhi permintaan si miskin. Latar masyarakat. Pertama, masyarakat yang memandang hina terhadap orang miskin. Contohnya, penduduk kampung dan orang-orang istana telah melemparkan kayu dan batu kepada pasangan miskin semasa mereka meminta simpati orang ramai. Kedua, masyarakat yang memiliki sifat belas kasihan. Contohnya, para peniaga di pasar telah memberikan buah-buahan, cuadah, nasi dan kain kerana kasihan akan nasib pasangan miskin itu. Ketiga, masyarakat yang percaya akan kuasa sakti. Contohnya, si miskin telah menyeru kekuasaan anaknya akan menjadikan sebuah negeri yang lengkap dengan kota, istana, menteri, ulu balang dan rakyat. Yang terakhir ialah masyarakat yang suka berhibur. Contohnya, setelah Tuan Puteri Nila Kesuma dilahirkan, Maharaja Indra Angkasa telah mengadakan majlis keramaian selama 40 hari 40 malam. Nilai dan pengajaran. Nilai yang pertama ialah kegigihan. Contoh peristiwa. Pasangan miskin sanggup pergi ke sekeliling negeri antar berantau untuk meminta makanan walaupun telah banyak kali diusir oleh penduduk kampung. Pengajaran. Kita hendaklah berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Nilai yang kedua ialah belas kasihan. Contoh peristiwa. Para peniaga di pasar berasa kasihan kepada si miskin lalu memberikan buah-buahan, cuadah, nasi dan kain. Pengajarannya ialah kita hendaklah mengamalkan sikap belas kasihan terhadap orang lain. Nilai yang ketiga ialah nilai ketaatan. Contoh peristiwa. Isteri si miskin sanggup mengikut suaminya tinggal di dalam hutan dan kawasan pembuangan sampah kerana mereka tiada tempat tinggal. Pengajarannya ialah kita mestilah taat akan suami walaupun hidup dalam kesukaran supaya dirahmati Tuhan. Yang terakhir ialah kasih sayang. Contoh peristiwa. Si miskin sanggup pergi ke istana dan berjumpa dengan Maharaja Indra Dewa untuk meminta buah mangga dan buah nangka yang diidamkan oleh isterinya. Pengajaran. Kita mestilah sayang akan isteri kerana isteri tersebut banyak berjasa kepada suami.